Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, dapat kita bersama lagi dalam majlis perkongsian ilmu yang kita namakan sebagai fiqh dan kita. InsyaAllah pada sesi kali ini kita akan membincangkan, kita akan berkongsi berkaitan dengan syarat sah dan perkara yang membatalkan ibadah. Kita khususkan pada bab, kita khususkan kepada solat. Yang pertama, syarat solat. Ulama dalam mazhab Syafi'i membagikan dua. Yang pertama, syarat wajib solat. Yang kedua adalah syarat sah solat. Jadi ada dua. Tapi pembahasan ulama ada juga yang membincangkan berkaitan dengan zahiriah ataupun dari segi fiqh, dan ada juga membincangkan dari segi batiniah, dari segi hati, contoh khusyuk solat, lalai dalam solat dan sebagainya. Tapi kita akan bincang ni lebih kepada hukum fiqh. Kita mengambil iktibar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang yang bersolat. Celakalah orang yang bersolat, iaitu orang yang lalai dan orang sahun dan orang yang menunjuk-nunjuk dalam solat ni. Kalau kita melihat dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan ini adalah berkenaan dengan sifat orang munafik yang melalaikan dan menunjuk-nunjuk dalam solat mereka, yang mana bila mereka secara bersendirian mereka tidak akan melakukan solat. Kemudian begitu juga dengan Ibnu Abbas mengatakan ayat ini juga berkaitan dengan orang yang suka mengakhiri waktu solat sehingga terkejar-kejar dalam solatnya. Segi seorang sahabat solat di akhir waktu, Rasulullah mengatakan itu adalah solat orang munafik, itu adalah solat orang munafik, itu adalah solat orang munafik secara 3 kali. Jadi itu adalah orang yang suka terkejar-kejar dalam solatnya di akhir waktu solat. Jadi Allah mengecam fawaidul lil musallin, celakalah orang yang bersolat jika kita dalam keadaan lalai dan dalam keadaan kita menunjuk-nunjuk. Jadi ulama bahas tentang perkara tersebut, adakah membatalkan solat dan sebagainya, tapi kita tidak bincang kat sini. Kita bincang adalah berkaitan dengan hukum fiqh, dan kita mengambil pengajaran dari sana solat dalam keadaan yang khusyuk, tenang dan tidak tergesa-gesa. Kemudian syarat solat, syarat wajib. Syarat wajib solat ni adalah syarat yang mewajibkan seseorang itu untuk melakukan solat. Manakala syarat sah solat, iaitu penentu sama ada solat itu sah ataupun batal. Okey, syarat wajib ada 4. Yang itu pertama Islam, yang kedua baligh, berakal, suci daripada haid dan nifas. Mana ada 4 syarat wajib. Yang pertama Islam, bila kita Islam wajib solatlah. Kemudian baligh, bila dah baligh wajib juga solat. Bila berakal maknanya bukan orang gila. Orang gila tak wajib solat. Orang yang berakal ni maknanya dia wajib solat. Kemudian suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Kerana apa? Ada hadis Nabi SAW yang tidak menyuruh wanita yang haid ataupun nifas untuk mengqadakkan solatnya. Berbeza dengan orang yang berjunub. Berjunub masih wajib menunaikan solat kerana tempoh junub itu adalah sekejap sahaja, yang mana apabila ditinggalkan dalam keadaan berjunub wajib untuk mengqadakkan solat tersebut. Berbeza dengan wanita yang haid ataupun wanita nifas yang tempohnya panjang, mungkin 7 hari, mungkin maksimal 15 hari dalam mazhab Syafi'i. Manakala nifas tempoh dia panjang 40 hari. Dan jadi selama tempoh tu tidak diwajibkan solat dan tidak diwajibkan mengqadakkan solat. Jadi dia tidak diwajibkan solat. Kemudian syarat sah solat ada 5. Syarat sah solat dalam mazhab Syafi'i ada 5. Sebagian ulama menambahkan 1 lagi syarat sah solat, iaitu mengetahui kefarduan dan cara melaksanakan solat. Macam mana yang ke-6 lah, yang nanti yang 5 tu kita sebut. Yang ke-6 ni ditambah tahu macam mana nak
melakukan solat, tahu tentang kewajipan solat ni berkaitan dengan orang yang duduk pedalaman lah. Orang-orang asli contohnya yang tak ada Islam sampai kepada mereka, tak ada orang berdakwah pada mereka, mereka tak tahu tentang solat, mereka tak tahu tentang Islam, tak tahu langsung. Mereka tidak diwajibkan solat, tidak sah solat mereka, itu sebahagian ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada 5. Yang pertama sekali iaitu at-taharah tu minal hadath, bersih ataupun suci daripada hadas. Hadas ada 2, iaitu kalau hadas besar dan hadas kecil kan. Kalau hadas besar ni diangkat dengan terangkatnya hadas besar ni dengan mandi wajib. Hadas kecil ni terangkatnya hadas kecil ni dengan berwuduk. Macam mana boleh menjadi hadas besar? Kita dah bincangkan menyebabkan mandi wajib dan sebagainya. Hadas kecil ni kalau tak berwuduk, kita dalam keadaan tidak berwuduk, maka itulah kita dalam keadaan hadas kecil. Kan sebagaimana hadis Nabi SAW, la tuqbalu solah bi ghairi tuhur, tidak diterima solat melainkan dalam keadaan bersuci. Kemudian dalam keadaan ini termasuk juga orang yang haid dan nifas. Ulama masukkan syarat wajib solat, iaitu mestilah suci daripada haid dan nifas. Syarat sah ni pun sebagian ulama memasukkan orang yang haid, orang yang nifas ni tak sah. Kalau dia solat, dia tetap tak sah. Contohnya orang haid dia nak solat, dia solat tapi solatnya tidak sah kerana dia mengandung, dia dalam keadaan berhadas. Kemudian yang kedua adalah at-taharatu minan najas, bersih daripada najis. Tadi hadas, yang ini suci daripada najis. Ada 3, iaitu at-taharatul badan, bersih dan suci daripada badan, bersih. Taharatul thawb, suci daripada pakaian. Kemudian taharatul makan, suci pada tempat. Jadi ada 3, badan, baju dan tempat. Suci daripada badan, pakaian dan tempat. Kemudian perkara ni pun kita dah bincang, perkara berkaitan dengan najis ni pada sesi yang lepas, berkaitan dengan najis yang dimaafkan, najis yang boleh membatalkan solat, kita dah bincangkan. Jadi kita tidak tekankan kat sinilah. Contohnya kita bagi beberapa contoh. Contohnya tengah solat, bila tengah solat ada tai burung jatuh terkena pada pakaian kita, contoh, ataupun tai cicak. Sekiranya kita melihat tai burung tu pun dalam bila dia kering, contoh kering jatuh, dalam kadar yang segera kita kibas baju tu untuk hilangkan tai tersebut. Janganlah dalam keadaan lama dah jatuh tai burung tu, kat baju, kita buat eksperimen pula. Kita buat pemerhatian, ini tai burung ke tai cicak, ini tai ke tai kelawar. Kita berfikir tu tai apa. Bila fikir tu lama, bila lama sekali solat kita terbatal kan. Jadi jatuh saja tak perlu fikir tai apa, kita buang. Jangan kita pegang, sebab bila kita pegang tangan kita pula terkena najis. Jadi kita guna baju, kita kibas. Berbeza dengan najis yang cair. Bila najis yang cair ni biasanya dia akan melekat terus pada baju. Jadi dia dikira batal lah solat kita kerana menanggung najis. Kerana Rasulullah pernah membuka selipar dia kerana ada najis. Itu berkaitan dengan najis. Berkaitan pula dengan baju, badan, macam itulah. Makan, tempat ni macam mana suci daripada tempat, iaitu bila mana najis tersebut terkena pada anggota kita. Kalau tak terkena, tak batalkan solat kan. Contohnya kita sujud, najis tu berhadapan dengan dada kita. Ni dada kita, ni najis, tak kena pun badan kita, tak sentuh pun badan kita. Dekat sini maknanya tidak menanggung najis, solat kita sah kan. Cuma berbau busuk lah, najis depan hidung. Tapi nak kata dari segi hukum tak batal, selagi mana dia tak kena pada anggota badan ataupun pada pakaian kita. Terusnya adalah mengetahui waktu solat. Solat 5 waktu ni telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Solat yang ditetapkan tu ada waktu yang ditetapkan pada orang beriman, ada waktu yang tertentu. Contoh waktu zuhur, waktu asar, maghrib, ada waktu yang tertentu. Jadi kalau kita melaksanakan solat sebelum masuk waktu, contohnya kita nak solat asar tapi pada waktu zuhur, jadi dia tidak sah lah. Kerana dukhulul waqt, mengetahui waktu tu dengan 3 cara yang kita tidak bincang kat sini lah.
Maknanya kalaulah solat kita ni kita laksanakan, contohnya solat Zuhur 1:10 minit, kita solat 1:05 minit. Selesai kita solat, azan, kita cek memang betul azan 1:10 minit. Jadi kita solat tu awal. Jadi wajib untuk kita mengulang solat itu semula. I'adatus solat, ulang semula solat tersebut, kerana kita solat sebelum berapa waktu solat, maka tidak sah sisi mazhab Syafi'i. Kemudian menutup aurat. Sitrul aurah, menutup aurat. Syarat sah solat tu adalah menutup aurat. Solat seseorang sekalipun, sama ada kita solat kat masjid ataupun kita solat seorang-seorang kat rumah, kan? Kita solat seorang kat rumah, tak ada orang dalam bilik, ataupun kita matikan lampu dan sekalipun, secara bersendirian pun kita kena wajib menutup aurat. Kemudian sama ada kita solat sunat, sujud syukur, sujud tilawah, semua dalam keadaan mesti menutup aurat. Begitu dengan tawaf dan sebagainya, maknanya tutup aurat dengan sempurna. Sekiranya kita solat kat masjid contohnya, kemudian kat masjid, sebagai masjid guna aircon semuanya, sebagai masjid dia guna kipas yang kuat. Jadi contoh kipas yang kuat tu dia meniup baju kita, pakaian kita, sehingga kita angkat, ternampak aurat kita. Jadi bila kita perasan, kita cepat tutup dengan keadaan yang segera. Jadi tidak lagi membatalkan solat kita. Tapi kalau kita dah nampak dia terdedah macam tu, kita biarkan je sebab rasa sejuk je, kan. Macam tu, jadi dia akan membatalkan solat kita. Kemudian menghadap kiblat. Syarat sah solat iaitu menghadap kiblat. Penanda untuk menghadap kiblat ni bukanlah kepala. Kalau kita faham kepala, sebenarnya menghadap kiblat, istiqbalul kiblat. Istiqbalul kiblat, menghadap kiblat, penanda dia adalah dada, kan. Fi shalah yatimu bisadri. Bisadri ni dengan dada. Jadi penanda kita solat adalah dada kita. Selagi mana dada kita menghadap kiblat, solat kita sah. Kalau kepala kita, contoh kita solat dekat highway dan sebagainya, ada lalu motor ke kereta yang kita minat, kan, Ferrari ke, Kelisa gini ke, kancil gini ke, macam-macam gini, kan. Lalu kepala kita terpusing. Pusing tu tidak membatalkan solat, kerana dada kita masih stick lagi dekat kiblat. Sekiranya dada kita berpusing daripada kiblat, terpusing daripada kiblat, itu yang membatalkan solat. Jadi penanda dia adalah dada kita. Kemudian sekiranya kita solat, contohlah kita solat salah kiblat. Contoh kita datang solat dekat masjid, contohnya masjid dikunci dan sebagainya, tutup. Kita musafir, kita tak tahu ada kiblat kat mana. Jadi kita masuk masjid tu, kita pun solat. Gelap, kan, tak nampak mimbar kat mana. Jadi kita solat Allahu Akbar, menghadap sebelah sana. Tiba-tiba ada orang datang solat menghadap kat belakang. Sebab dia orang tempatan, dia tahu kita solat menghadap sana. Jadi rupanya kiblat dekat, kita dah selesai solat, kiblat kat belakang. Kita solat dekat menghadap sebelah ke belakang. Jadi wajib bagi kita ulang semula solat kita tadi tu. Kita kena ulang solat semula menghadap kiblat yang betul. Berbeza kalau kita berada dalam hutan, yang mana kita ijtihad. Contoh kita tak ada jam, tak ada handphone yang kita tak tahu bagaimana nak cari arah kiblat, kan. Ada dari segi ilmu falak dan sebagainya, tak tahu. Jadi solat Zuhur kita menghadap sebelah sini, kan, sebelah sini hasil ijtihad usaha kita. Kemudian kita sembahyang asar, kita rasa kat sini kiblat, kat sini pula. Jadi ini adalah dua-dua ijtihad kita. Jadi yang solat Zuhur tadi tu kita tak perlu nak ulang solat kita semula, sebab kita berdasarkan ijtihad. Yang tadi tu dengan yakin memang kita salah kiblat. Itu kalau dekat masjid lah. Jadi perbahasan ulama ni menghadap kiblat ni dalam keadaan yang bukan dalam keadaan syiddatul khauf, dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut ni contoh dalam perang ataupun dalam hutan nampak singa dan sebagainya, syiddatul khauf, solat dalam syiddatul khauf, takut yang teramat sangat. Itu ada keringanan tidak menghadap kiblat, itu ada perbahasan ulama. Kemudian itu adalah perkara yang syarat sah solat ada 5. Yang pertama suci daripada hadas, najis, mengetahui waktu solat, menutup aurat, kemudian istiqbal kiblah, menghadap kiblat. Okey, seterusnya berkaitan perkara yang membatalkan solat. Yang pertama al-kalam, bercakap dengan sengaja. Perkara yang membatalkan solat ada bercakap dengan sengaja, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kisah sahabat yang berkata-kata yang menyatakan tentang hajatnya ketika solat. Maka turunlah ayat hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Bila turun
ayat Quran tentang suruh jaga solat kan, jaga solat, solat pertengahan dalam keadaan qanitin, khusyuk kan. Jadi fa umirna bisukut, maka Rasulullah meminta para sahabat untuk tidak berkata-kata di dalam solat. Solat ni adalah 3 sahaja. Solat adalah Al-Quran, zikir dan doa. Solat, Al-Quran, zikir dan doa. Sama ada percakapan tersebut difahami ataupun tidak difahami, ataupun bahasa Arab ataupun bercakap dengan bahasa Arab sekalipun, atau bercakap bahasa India ke Cina ke, bahasa Melayu ke, dan apa sekalipun, difahami atau tidak difahami, apabila sengaja mengucapkan maka terbatal solat. Melainkan bagi orang yang lupa ataupun jahil. Lupa atau jahil ni sebagaimana diterangkan oleh para ulama, jika dia terlupa ataupun dia jahil ataupun melata. Melata ni dalam kitab sebut sabqul kalam. Melata ni kan, orang yang melata kan. Jadi bila dia tak sengaja tu pun, maksimum dalam mazhab Syafi'i dia kata 6 perkataan. 6 perkataan maknanya tak lebih daripada 6 perkataan kalau tak sengaja. Kalau lebih 6 perkataan batal solat. Mazhab Syafi'i mengambil daripada dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 4 rakaat, solat selepas 2 rakaat, sebagian kata zuhur, sebagian kata asar. Habis 2 rakaat tu Nabi bagi salam. Zulyadain bertanya kepada Rasulullah, aku solatis solat, adakah solat diqasarkan? Jadi Rasulullah bertanya, ahakun Zulyadain, betulkah apa yang dikatakan oleh Zulyadain? Sahabat kata ya. Kemudian Rasulullah bangkit semula, ledah bagi salam, kemudian Rasulullah bangkit semula, tambah lagi 2 rakaat. Jadi dekat sana mazhab Syafi'i kalau tak sengaja tak boleh 6 perkataan, tak boleh lebih daripada 6 perkataan. Kalau banyak batal. Contohnya orang yang melatah ni kan, tengah solat cicak jatuh kat depan ke, oh mak kau, oh mak kau, oh mak kau, ada 3 kan. Jadi tak batal solat. Tak, sebab orang yang melatah ni automatik lidah dia kan, bukan sengaja dia ucapkan. Kalau lebih 6 perkataan, oh mak kau, kau mak kau, oh mak kau, ada 9 contohnya. Jadi 9, walaupun dia melatah, walaupun dia tak sengaja, solat dia batal. Itu dari segi mazhab Syafi'i, tak lebih daripada 6 perkataan. Bagaimana pula kalau kita berdoa? Ada juga jadi perbahasan berdoa. Dalam keadaan kita berdoa itu bukan bahasa Arab. Kan berdoa bukan dalam bahasa Arab. Kita doa, ya Allah ampunkanlah dosa saya, kan. Dalam hadis yang paling rapat dengan Allah adalah ketika sujud. Bukan saja sujud yang terakhir, setiap kali sujud. Sujud rakaat pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat, itulah waktu yang paling dekat dengan Allah. Masa tu kita boleh berdoa. Kan? Masa tu kita boleh berdoa. Berdoa bagaimana? Berdoa secara lisan, ya Allah ampunkan dosaku. Bahasa Melayu. Jadi dekat sini perbahasan ulama. Dalam mazhab Syafi'i, berdoa dalam selain daripada bahasa Arab, maka dia membatalkan solat. Kalau kita tak pandai bahasa Arab, kita berdoa dalam hati, insya-Allah Allah mengetahui. Kerana ada pandangan mengatakan boleh berdoa selain daripada bahasa Arab dalam solat. Menurut beberapa pandangan ulama, dia adalah pandangan yang syaz ataupun pandangan yang janggal. Kalau kita melihat sahabat Salman Al-Farisi sekalipun, Salman Al-Farisi dia bukan adalah keturunan Arab, tapi dia pun solat dalam lafaz bahasa Arab kan. Kemudian pergerakan yang banyak, al-af'al, pergerakan yang banyak. Kemudian kalau sedikit ianya tidak membatalkan solat. Kalau banyak dan berturut-turut ianya membatalkan solat. Pergerakan yang besar lah. Contohnya dalam kitab sebut khatwatan, 2 langkah tu kan. Darbatan, pukulan kan. Jadi pergerakan yang besar ni tangan dengan kaki. Kalau berturut-turut 3 kali berturut-turut ianya membatalkan solat. Pergerakan kecil ianya tidak membatalkan solat. Contohnya jari, kita gerakkan jari kan, tidak membatalkan solat. Tapi kalau tala'ub, bermain-main dalam solat, dalam mazhab Syafi'i dia batalkan. Tapi kalau kita solat kan, mata kita, kening kita angkat ni tidak membatalkan solat. Ataupun bermain lidah kan, kita main mulut, telinga kan boleh gorangkan. Jadi pergerakan yang kecil ni tidak membatalkan solat. Begitu juga kalau kita betulkan pakaian kita juga tidak membatalkan solat. Pergerakan yang banyak. Sebab ada dalam hadis Nabi SAW, uqtulu aswadain fil salat, pukul ataupun bunuh dua binatang hitam ketika salat, iaitu al-hayyah ataupun as-suqban, ular, dengan al-aqrab, kalajengking. Kita boleh bunuh binatang sekiranya binatang berbisa lah.
Kalau dalam solat kita sekiranya membahayakan kita, kalau tak kita sekadar berganjak macam tu, kita boleh pukul. Kan, kita boleh pukul. Sekarang ni mungkin tak adalah ular ke ataupun kalajengking sebab kita kat masjid. Biasanya yang hitam sekarang apa? Yang hitam sekarang adalah handphone. Kan, handphone berwarna hitam. Jadi kalau tengah solat Allahu Akbar, berbunyi handphone tu. Kan? Lagu yang kadang ringtone pun macam-macam bunyi dia kan, mengganggu imam pun terganggu dengan solat. Jadi kita boleh matikan handphone. Jangan kita biarkan dia tak boleh gerak sebab handphone bunyi tak boleh gerak. Kalau gerak batal solat. Tak. Maknanya kita boleh gerak, matikan handphone tu. Matikan ringtone tersebut kan. Takut lagi ringtone pula ringtone yang tak apa-apa kan. Jadi boleh matikan. Jadi itulah binatang yang apa benda yang hitam kan sekarang ni. Mungkin ular kalajengking kat masjid tu mungkin jarang lah. Handphone tu biasa. Jadi boleh kita matikan, tidak membatalkan solat. Pergerakan kecil je tidak membatalkan solat. Contoh gatal kan kita letak, kita garu kan, boleh tidak membatalkan solat. Dan kemudian perkara yang membatalkan solat adalah aurat terbuka. Tadi kita dah bincangkan bagaimana kalau aurat terbuka, tutup dengan segera. Kemudian makan dan minum. Perkara yang membatalkan solat adalah makan dan minum. Makan dengan sengaja sikit atau banyak batal solat. Kalau kita makan dalam solat sikit ataupun banyak dengan sengaja, kan, dengan sengaja batal solat. Tengah solat Allahu Akbar, sebelah tu ada kacang, kita ambil kacang kita makan, batal solat lah. Sikit atau banyak ia membatalkan solat. Kalau terlupa atau jahil, terlupa ataupun jahil tidak membatalkan solat sekiranya sikit, tapi kalau banyak tetap membatalkan solat. Dalam kitab sebut bagaimana keadaan jumlah banyak tu. Sebut dalam kitab disebut sebagai himmas ataupun himmas. Himmas ni kalau kita Melayu dia kacang kuda lah, sebesar makanan tu sebesar kacang kuda, ada kat celah-celah gigi kita kan. Contohnya kita tengah solat baca doa ke, baca Fatihah ke, kemudian tengah-tengah baca tu tertelan liu sekali dengan makanan-makanan kat celah gigi kita, tak sengaja tertelan, maka tak membatalkan solat. Melainkan kalau makanan yang kat celah gigi tu dah terkeluar kat lidah, kita rasa ada makanan, ada makanan. Jadi kita pun tak apalah, dalam mulut kita telan. Kita dah tahu ada atas kat lidah, kita telan. Jadi itu membatalkan solat walaupun dalam keadaan sedikit. Berbeza dengan tadi yang dia terkeluar sendiri, dia masuk, tertelan. Yang ini memang kita dah rasa dekat lidah, kita telan sedikit pun membatalkan solat. Ini kenapa? Sebab ada peristiwa Nabi SAW. Imam Nawawi mengatakan makanan celah gigi sengaja batal sikit atau banyak. Ini kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhazzab, yang mengatakan tadilah sedikit ke banyak ke, kalau sengaja batal solat celah gigi tu kan. Kalau makanan yang kalau makanan yang sedikit ataupun banyak yang ada dekat lidah kita, bagaimana kalau kita tengah solat terasa ada makanan, kita kena keluarkan, kena keluarkan. Sama ada kita ludah ataupun kita letak dekat sapu tangan, ataupun kalau tak ada sapu tangan dekat baju kita. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok bagaimana kisah Nabi SAW, benda ni ada dalam sahih hadis daripada dalam riwayat Al-Bukhari, yang mana Nabi solat. Selepas Nabi solat, Nabi melihat dekat dinding ada kahak. Ada kahak. Jadi Nabi bangun dalam keadaan muka Nabi tu marah. Nampak muka Nabi marah, Nabi ambil kahak tersebut. Kemudian Nabi ajarkan kepada sahabat, kan, ada dua cara Nabi ajarkan. Pertama, kalaulah kita nak meludah, tidak meludah, keluarkan makanan tadi tu adalah ataupun kahak ke, ingus ke, ataupun makanan tadi tu, iaitu dengan kita meludah dia ke sebelah kiri. Kita ludah, contoh ada makanan, kita ludah sebelah kiri, ataupun Nabi ajar sebelah kanan, bawah kaki ke bawah. Jadi ini yang diajar. Nabi bangun menghadap sahabat dan ajar, jika ada makanan atau ludah, ke tepi ataupun ke kaki. Ataupun Nabi tunjukkan, Nabi ambil ridak Nabi ludah di atas ridak tu, bagi contoh pada sahabat, ataupun macam ini, Nabi ludah, Nabi lipat dan sebagainya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarh Sahih Muslim, kitabnya Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan ada dua keadaan yang Nabi ajar, iaitu pertama tadi ludah ke kiri ataupun ke bawah. Yang kedua, Nabi ajar ludah dekat ridak Nabi.
Jadi dalam dua keadaan. Yang pertama, Imam Nawawi kata kalau kita solat dalam kawasan lapang, di luar, di padang dan sebagainya, kita boleh ludah ke sebelah kiri ataupun ke bawah. Bagaimana pula kalau kita solat dekat dekat masjid contohnya, atau rumah orang? Takkan kita nak ludah ke ni, mengamuk nanti orang kan. Kita pun nak jaga kebersihan masjid. Jadi ludahlah dekat ataupun sapu tangan atau tisu, ataupun tak ada, ludah dekat baju, poket kan. Kebanyakan poket kita sebelah kiri kan, poket baju kita sebelah kiri. Jadi kita buka. Ini yang diajar oleh Nabi SAW dan diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian berhadas sebelum salam pertama, kita dah bincang tadi perkara tersebut. Seterusnya, perkara yang batalkan solat, berdaham, ketawa, menangis dan menangis, semuanya perkara membatalkan solat di sisi mazhab Syafi'i jika sengaja dilakukan. Contohnya lah, contoh ayah tengah solat kat rumah, ayah tengah solat, anak tu nak ambil duit ayah nak beli aiskrim contohnya kan. Nampak ayah nampak kita berdaham kan, berdaham. Ada lebih dah 2 huruf kan, dalam mazhab Syafi'i 2 huruf sama difahami atau tak difahami batalkan solat. 1 huruf pun kalau difahami batalkan solat dalam mazhab Syafi'i. Jadi berdaham tu banyak huruf kan, banyak perkataan dah. Jadi membatalkan solat. Anak tak boleh beli aiskrim, ayah boleh beli aiskrim. Kenapa? Ayah dah batal solat. Berdaham dengan sengaja. Tapi kalau berdaham dengan tak sengaja, contoh tengah solat, Allah Akbar, nak baca Al-Fatihah tersangkut, Alhamdulillahirabbil. Jadi tersangkut, kita boleh betulkan. Kita ulang baliklah, Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh, dibolehkan di sisi ulama. Walaupun terdapat perbahasan, kata hanya pada rukun qauli sahaja. Ini yang utama dalam mazhab Syafi'i, tapi ada pandangan dalam mazhab Syafi'i yang bukan rukun qauli. Contohnya Rabbighfirli warhamni. Kalau tersekat pun kita boleh betulkan betulkan ailiu yang tersekat tu kan, tidak membatalkan solat. Tapi kalau sengaja macam tadi tu, nampak anak, kita bagi warning dekat anak kita secara berdaham tengah solat tu batal solat. Kemudian ketawa. Ketawa pun membatalkan solat sekiranya mengeluarkan bunyi kan. Ketawa berdahak kan, ka. Ada huruf. Ni ada perkataan kan, lebih 2 perkataan membatalkan solat. Kalau ketawa tak keluar suara, tak batal lah. Tak ada kan, macam senyum tidak membatalkan solat. Kemudian menangis, ni menjadi khilaf di kalangan para ulama. Menangis ketika solat ni, kalau mazhab Hanafi mengata kalau menangis sebab takut azab Allah, tak apa. Kalau dalam mazhab Maliki, menangis kalau memang bukan niat dia memang dia dah plan nak nangis, itu tak boleh. Maknanya nangis tu dengan automatik. Contohnya nanti nak solat, dalam solat aku nak nangis itu memang dah plan, jadi tak boleh. Jadi dia secara automatik dalam mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i dia tegas sikit. Menangis sama ada menangis macam mana keadaan sekalipun membatalkan solat. Menangis kalau mengeluarkan suara. Adapun menangis tidak mengeluarkan suara di sisi mazhab Syafi'i, dia tidak membatalkan solat. Contoh menangis keluar air mata, tidak membatalkan solat. Menangis ni adalah menangis yang mengeluarkan suara. Kemudian tak sengaja, seperti batuk, tersedak, bersin, senyum, perkara tersebut tidaklah membatalkan solat. Contoh kita batuk tengah baca tidak batal solat kan, ataupun tersedak tengah baca, tersedak air liur dan sebagainya, tidak membatalkan solat. Bersin juga tidak membatalkan solat. Bersin dari segi bacaan Al-Fatihah, tiba-tiba bersin, tiba-tiba batuk, macam mana kita nak buat? InsyaAllah kita akan bincang perkara tersebut pada sesi akan datang. Kemudian senyum tengah solat, daripada awal solat kan senyum tidak nampak tak keluarkan suara, tidak membatalkan solat. Kemudian zikir dan doa yang ditujukan kepada orang lain. Ini contohnya, ini banyak yang berlaku dekat masjid. Contohnya kalau imam terlupa kan, contohnya sepatutnya rukuk, imam pergi sujud terus kan, satu masjid, subhanallah, kita tegur imam kan, kita bertasbih zikir. Jadi bertasbih tu, apabila kita bertasbih tu, berzikir tu, berniat nak tegur imam, kita tujukan kepada imam nak tegur, solat kita batal. Solat kita batal. Begitu juga kita kena niat itu kita akan bincang lebih terperinci dalam bab akan datang lah.
Jadi kita tegur tu mestilah tegur dalam niat kita bertasbih untuk kita mengucapkan subhanallah. Bukannya kita tegur subhanallah kepada imam. Satu masjid penuh kalau imam buat salah kan subhanallah subhanallah dan sebagainya. Begitu juga kalau kawan kita bersin. Kan? Bersin. Kan tadi solat tu zikir, doa dengan Al-Quran kan? Itu hanya untuk diri kita, bukan untuk ditujukan kepada orang lain. Contoh kawan kita kat sebelah bersin. Asyik. Contoh bersin kan? Kita pun yarhamkallah. Nah, doa tu ditujukan kepada dia kan, ya rahmukallah, semoga Allah merahmati kau kan. Jadi doa tersebut kita tujukan juga tidak dibenarkan di sisi mazhab Syafi'i. Ianya adalah perkara yang membatalkan solat kan. Kemudian sendawa. Ini sendawa, contoh sendawa dalam solat. Contoh sendawa kan berbunyi kan, kan sendawa berbunyi, ada sendawa yang tak bunyi dan sebagainya. Jadi sendawa adakah membatalkan solat? Ini menjadi khilaf kalangan ulama, ada kata batal, ada kata yang tak batal. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabat yang sendawa di sisi begitu. Tengah sendawa berbunyi, Rasul tegur sahabat tersebut. Jadi ini menjadi hujah pada ulama, dianya membatalkan dalam solat, dan di luar solat Rasulullah tegur, dalam solat betul lagi. Sebagian ulama kata dianya tidak membatalkan solat. Dalam solat ada kata batal, ada kata tak batal, pegang pada pandangan yang tidak mengatakan batal. Jadi dari segi mazhab Syafi'i tidak membatalkan solat kalau sendawa. Tapi ada hadis Nabi SAW, apabila menguap kita kena tutup mulut, kan bersin, tutup kan. Sendawa ni janganlah kita sendawa dengan mengeluarkan bunyi kan kuat, sehingga dia dari segi adab lah, akhlak itu benda dari segi adab dan akhlak. Rasulullah pun menegur sahabat tadi yang sendawa kan. Kemudian yang mengubah niat tengah solat. Solat ni dia kena niat yang jazim, putus, muktamad. Maknanya aku nak solat zuhur je, solat zuhur je. Jangan kita kaitkan niat kita dengan perkara-perkara yang lain. Contohnya Allah Akbar, kawan kita nak datang contohnya kan, ataupun family kita nak datang daripada jauh, kita nak solat dulu lah kan, nak solat, family daripada jauh datang. Kalau kita niatkan kalau mak ayah sampai, nak buka pintu lah, nak batalkan solat, nak buka pintu. Tapi bila kita solat dah rakaat yang keempat, contohnya rakaat yang keempat mak ayah sampai, niat kita tadi kalaulah kita solat mak ayah sampai, kita batalkan. Dah rakaat keempat sikit lagi nak habis, mak ayah sampai, mak ayah dah sampai. Jadi dekat sana niat tadi kita dah niatkan kan. Jadi niat kita tu tak jazim, tak putus, tak muktamad niat kita. Jadi secara automatik solat kita akan terbatal apabila sampai apa yang kita niatkan tadi. Mak ayah kita sampai, kita nak batalkan solat kita jadi batal. Kita kena ulang balik solat kita menurut mazhab Syafi'i kan. Jadi niat dalam solat ni dia kena jazim, dia kena muktamad. Kemudian membelakangkan kiblat, kita dah bincangkan tadi berkaitan dengan dada, dan itulah ada beberapa perkara yang membatalkan solat. Secara ringkasnya insya-Allah semoga ini memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.